Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, keberkatilah kami yang beradanya kami ini pada penghujungnya Sya'ban. Wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan kau sampaikan kami kelak ke dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Waalaikumsalam Nur Hashimah Syauqina. Jadi pertamanya, Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas pertemuan pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani. Yang tak dapat tidak, saya nak mulakan dengan ucapan kesyukuran kepada anda yang telah mendaftar dalam program Salam Terakhir yang kita akan lakukan pada hari Sabtu ini. Yang tak dapat tidak, satu program yang membantu kita untuk mempelajari apakah keperluan, apakah perkara-perkara yang perlu kita lakukan sebagai waris sekiranya berlaku kematian. Jadi dalam nak mencapai kepada beberapa hari ni tuan-tuan, InsyaAllah kalau saya ada masa, saya akan bersama dengan tuan-tuan hashtag Santapan Rohani untuk kita belajar serba sedikit hukum hakam yang berkaitan dengan kematian, supaya kita sebagai waris, kita tahu apa nak buat. Kita sebagai waris, kita belajar apa yang perlu kita buat. Dan yang paling penting, kita sebagai waris kena ketahui apa yang kita buat tu betul ataupun salah. Jadi jom bantu untuk like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Mudah-mudahan kita bersama-sama mendapat kebaikan dalam apa yang kita belajar pada pagi ini. Waalaikumsalam Said Muhammad Amin Al-Qadri. Baik. Hari ini saya nak membaca beberapa soalan daripada kitab Masailul Muhtadi. Daripada kitab Tawdihul Adillah. 500 masalah agama. Yang kita nak membincangkan lebih kurang setengah jam perkara yang berkisar dengan kematian ataupun perkara yang berkisar dengan janazah. Yang mudah-mudahan kita maklum, walaupun Alhamdulillah numbers dah berkurang kan, yang berkaitan dengan kematian, COVID dan sebagainya. Tapi yang paling penting tuan-tuan, kita mencukupkan diri dengan ilmu. Kerana selain daripada COVID, banyak asbab-asbab lain yang membawa kepada kematian. Jadi, ilmu ini bukanlah semata-mata khusus kepada perkara-perkara yang berbangkit, tetapi ilmu ini satu perkara yang bermanfaat bagi kehidupan. Baik, soalan yang pertama ditanya, bagaimana hukum seorang yang beragama Islam dikuburkan memakai peti? Semacam agama lain. Boleh tulis di ruangan komen, Sabrina Nordin. Contohlah, ada wasiat contoh kan, besok kalau aku mati kau buh dalam peti, dia kata. Jadi boleh ke tidak kita orang Islam ni menggunakan peti untuk kita memasukkan mayit ataupun janais ataupun janazah ke dalam liang lahat? Jadi kata ulama, menguburkan mayit muslim bersama peti, hukum asalnya makruh. Tulis di ruangan komen. Hukum asalnya makruh. Apa makna makruh? Perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
walaupun buat tak berdosa, tapi kita sebagai waris kita kena tahu hukum dulu makruh. Melainkan, maknanya apa makna melainkan? Tidaklah makruh sekiranya ada hajat dan keperluan. Seperti pertama, tanahnya basah atau mudah gugur. Ada setengah tempat tanah jenis basah ataupun tanah jenis mendap. Maka dia tak nak bagi mendap, dia masukkan mayit dengan peti-peti. Boleh. Terima kasih Asmah. Yang kedua, mayatnya rapuh kerana terbakar dan sebagainya. Yang ni pun boleh. Mayat tu rapuh sangat sebab terbakar. Bermakna kalau nak ikat dengan, kalau kita nak kafankan, sat lagi bercerai, sat lagi terbagai contoh, kita buhlah dalam peti-peti sekali. Boleh, harus. Yang kedua. Yang ketiga, banyak binatang buas yang dapat menggali tanah dan hanya bisa diselamatkan mayit dengan memakai peti dan lain-lain hajat jika diperlukan. Dan yang ketiga, kalau ada binatang buas, contohlah sahabat kita mati dalam hutan contoh. Waalaikumsalam Fazilah binti Buang. Kita pergi hiking, sahabat mati dalam hutan. Masalan contoh. Dah mati tu, kat situ pula banyak binatang buas yang suka menggali-gali, mengorek dan sebagainya. Ni macam mana kita nak urus mayit ni? Masuklah dalam peti. Supaya apa? Tidak dikorek oleh binatang buas. Harus. Walaupun asalnya makruh, tetapi boleh menjadi harus di atas beberapa asbab. Jadi mudah-mudahan, bila mana kita belajar tuan-tuan, sekurang-kurangnya kita tahu hukum asal. Kan? Dan juga kita mengetahui apakah jalan keluar untuk kita menyelesaikan sesuatu perkara. Khairun ada juga yang cuma letak papas sebagai benting untuk elak. Betul, tak ada masalah. Bermakna antara liang tu dia letak papan pula dekat atas tu, supaya mengelakkan daripada tanahnya runtuh. Tak ada masalah. Yang penting kita belajar mengenai hukum hakam yang berkaitan dengan waris. Sebab kita ni waris. Terima kasih yang share star. Bila mana kita ni waris tuan-tuan, maka tak dapat tidak, perlulah waris itu mengetahui sesuatu. Yang paling penting, sementara tuan-tuan like dan share dan tag nama orang yang anda sayang, cuba tulis perkataan ni. Waris ni pun, bila mana menerima wasiat, tuan-tuan kena faham bukan semua wasiat boleh ditunaikan. Waalaikumsalam Kak Sal, waalaikumsalam Kak Maziah. Bukan semua wasiat harus ditunaikan. Maknanya wasiat tu pun ada hukum. Ada wasiat yang wajib ditunaikan. Ada wasiat yang haram ditunaikan. Ada yang papan sending pun boleh juga. Ada wasiat yang makruh ditunaikan. Nampak? Jadi tuan-tuan sebagai ahli waris, yang walaupun nanti kita akan belajar dengan lebih detail pada hari Sabtu ini, cuma ini merupakan preview. Boleh jadi takut nanti ada berapa perkara ustaz tu terlepas pandang ke, terlupa ke. Jadi preview ini mudah-mudahan kita menggambarkan, memahami hukum hakam. Tulis, bukan semua wasiat waris kena tunaikan. Contoh macam mana? Kalau wasiat yang haram contoh. Wasiat yang haram. Maka kita sebagai ahli waris tak boleh tunaikan. Macam mana wasiat yang haram? Besok kalau aku mati, jangan bagi dekat anak aku seposen pun duit. Sudah. Kalau aku mati besok, dia tulis wasiat ni. Jangan kau bagi dekat anak aku seposen pun duit. Padahal diri dia tu ada faraid. Diri anak tu ada hak. Dan hari tu dah belajarkan faraid, kena belajar lagi. Kita nak buat live lagi insya-Allah. Kita bantu lagi tuan-tuan. Walaupun sekurang-kurangnya kita belajar asas faraid, kita kena tahu ada hukum hakam, cabang-cabang faraid. Kesimpulannya, walaupun wasiat begitu, tak boleh. Terima kasih Kak Erman Mas. Jelas? Tengok ulama kata, dan tidak dapat lulus wasiatnya si mayit dengan peti, terkecuali dalam keadaan seperti ini. Sama juga. Sebelum dia mati, dia wasiat, kalau aku mati besok, kau buhlah dalam peti. Tuan-tuan sebagai ahli waris macam mana? Nak buat ke tidak? Hukumnya asal makruh. Melainkan dengan sabab. Habis yang pertama. Baik. Kita masuk pula kepada perkara yang kedua.
Hari Sabtu ni tuan-tuan akan belajar dengan lebih detail. Yang ni merupakan preview. Kita belajar sedikit hukum hakam berkenaan apakah waris yang perlu lakukan. Apakah sebabnya orang mati kalau hendak dikuburkan harus dimandikan terlebih dahulu? Nampak simple kan makna? Tapi ramai yang tak tahu. Syukur tuan-tuan yang belajar. Soalan yang kedua apa dia? Tak pernah terfikirkan selama ni, kenapa sebelum ditanam mayit perlu dimandikan dahulu? Kenapa sebelum ditanam mayit perlu dimandikan? Baik. Walaupun tuan-tuan boleh mencipta apa jua jawapan, tapi kita nak jawapan yang relate, berkaitan dengan sunnah Nabi, ilmu yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang berkaitan dengan agama. Jawaban, memandikan mayit berarti membasuhnya, yakni mengalirkan air pada seluruh zahir badannya dengan air suci lagi yang menyucikan. Yang tu kita dah maklum, bila berlaku kematian kita kena mandilah, iaitu bersihkan tubuh dia. Baik. Sedang sesuatu yang mesti dibasuh itu ada kalanya kerana hadas, ada kalanya kerana najis, dan ada kalanya pula kerana dipermuliakan. Bila sebut basuh tu sebab apa? Pertama, ada basuh tu kalau kembali kepada asal, ada basuh tu disebabkan hadas. Bila kita hadas besar, kena mandi wajib. Waalaikumsalam Muhammad Hanafi. Ada basuh pula disebabkan najis. Ada yang kita basuh pula sebab nak memuliakan. Jadi mayit ni masuk dekat mana? Seperti kewajiban basuh bencana kerana jilatan anjing. Itu wajib. Dah bekas yang kena jilat anjing ataupun anjing jilat air dia pun wajib kita basuh bekas tu. Bahawa pada bencana tak ada hadas dan tak ada dipermuliakan, maka tentulah kerana najis. Contoh, kita basuh bekas sebab apa? Ada najis. Dan pada kewajiban mandikan mayit bahawa tak ada mayit itu hadas dan orang mati bukan najis, maka tentulah kerana dipermuliakan. Saya rasa satu ilmu yang baharu bagi tuan-tuan yang tak pernah tahu. Jawapan yang paling tepat, kenapa kita mandikan si mati sebelum hendak dikuburkan, tulis kerana kita nak memuliakan si mati. Bukan sebab dia najis, tak. Dah. Kalau dia ada najis, kita boleh basuh, tak ada masalah. Dah. Tapi kita nak mandi mayit ni, takkan najis daripada atas sampai ke bawah. Kebiasaan najis dekat kubur atau dubur, kan kita diajar untuk korek. Maaf dah kalau tuan-tuan dia tak biasalah dengan mandi mayit. Kita belajar hari Sabtu ni. Cuma nak kata mayit itu berhadas, dah, takkan nak tanya, ni sebelum kau mati kau dah mandi junub ke belum? Kalau dia boleh bangun, tuan-tuan, saya rasa Tok Imam lagi dulu kot. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dah? Mayit lah. Dah? Tak. Kita takkan tanya si mati. Jadi, kita nak declare kata dia berhadas, belum tentu. Nak declare kata najis, belum tentu. Jadi tulis, kenapa kita mandikan si mati? Untuk memuliakan dia. Dah, kerana kita nak memuliakan si mati. Maka kesimpulannya, bahawa memandikan mayit itu sebelum disembahyangnya atasnya dan sebelum dikuburkan adalah kerana dipermuliakan. Kita nak muliakan si mati. Sebab tu ulama ajar dua rahsia. Bila nak mandikan si mayit, yang pertama segerakan, yang kedua beradab. Walaupun dia mati, tuan-tuan. Dah? Beradab. Tutup aurat, jaga aurat dia. Dah? Lepas tu pula kita buat dengan segera, jangan berlengah-lengah. Kerana apa? Sebab kita nak memuliakan jasad. Untuk ini, dapatlah kami kemukakan di sini apa termaktub dalam kitab Iqna' pada Hamish Tuhfatul Habib ala Syarhil Khatib. Juzuk pertama. Dia kata apa? Wajhud dilalati anna taharata imma li hadathin aw khabathin aw takrimatin wala hadatha ala ina'i wala takrimata fata'ayyanat taharatul khanas. Taharatul khabath. Jalan berdalil atas kenajisan bejana, yakni bekas yang dijilat anjing, bahawa bersuci itu
Ada kalanya kerana hadas, atau najis, atau memuliakan. 3 sebab je. Ingat asas. Kita basuh sesuatu sebab apa? Sama ada berhadas, atau najis, atau kita nak memuliakan. Dah? Macam barang kotor lah, kita jumpa barang kotor. Kita nak, Allah kotor sangat ni. Kita bersihkan dia, ambil air, lap. Sebab apa? Nak memuliakan. Dan tak ada hadas pada bejana dan tak ada kemuliaan, maka tertentulah kesucian tersebab najis. Maka pada hasyiah tersebut dikatakan qauluhu au takrimatin ka ghaslil mayyiti. Maka kata pengarang adalah seperti memandikan orang mati. Jadi kita dapat lagi satu ilmu yang baru. Memandikan mayit bukan sebab dia berhadas, bukan sebab dia najis, tetapi sebab kita nak memuliakan dia. Nak memuliakan dia. Baik. Ada tak lagi dalil-dalil yang lain? Untuk menambahkan keyakinan kita kepada agama. Supaya bila mana kita berbicara dan bila mana kita mendengar, ada rojokan yang boleh kita jadikan sebagai kesimpulan pada hati. Yang ni best ni. Maka para pendengar yang budiman, walaupun agaknya seperti kelakar, terkadang dijawab orang bahawa mayit itu wajib dimandikan adalah tersebab dia tak dapat mandi sendiri. Okey, dengar-dengar dah. Ada orang kata, kenapa kita kena mandikan mayit? Macam kelakar pula. Ada orang jawab, memanglah sebab dia tak boleh mandi sendiri. Dia tak boleh mandi sendiri. Siapa nak dengar jawapan yang best? Tulis nak di ruangan komen. Dah lama dah tuan-tuan tak belanja love ni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ahlan wa sahlan Melati Saleh. Dah, kalau dia buat lawak, memanglah kita nak mandikan mayit sebab mayit tu tak boleh mandi sendiri. Baik. Jawapan ini ada benarnya juga. Artinya ada yang dimasalahkan orang dalam perbicaraan fiqh. Memang jika sekiranya mayit itu bisa bangun dan mandi sendiri, seperti halnya dengan Boris Karloff, lalu ia kembali ke tempatnya semula, tidaklah kewajipan lagi atas yang hidup untuk memandikannya. Dan terkadang sebagai karamah, ia makna daripada awliya Allah, ada terjadi hal demikian itu, seperti apa yang pernah terjadi di atas dirinya As-Sayyid Abdullah Al-Manufi Al-Qutubus Syahir Sayyid Ahmad Al-Badawi Qaddasahallahu Asrarahuma. Dia kata apa? Dengar dengan baik. Kalau orang tu kata, memanglah kita kena mandikan, takkan mayit nak boleh bangun mandi sendiri. Tuan-tuan tulis di ruangan komen. Kata ulama fiqh, sekalipun ulama tu mati, sekalipun seseorang tu mati, takdir kata dia boleh bangun dan dia mandi, tuan-tuan, kemudian dia mati balik, dia baring balik, kata ulama memadai. Memadai. Ada sejarah, ada kisah, ada tu sebagaimana berlaku di atas Sayyid Abdullah Al-Manufi, Sayyid Ahmad Al-Badawi, yang ulama sebut dalam kitab Kashifatus Sajak fi Syarhi Safinatin Najah bagi Allamah Abi Abdil Al-Mu'ti Muhammad Nawi At-Tanari. Dia kata apa? Walaula ghassala nafsahu karamatin kafa kama waqa'a li Sayyidi Ahmad Al-Badawi amaddanallahu bimadadihi. Dan jikalau memandikan mayit akan dirinya sendiri, nescaya memadai. Nur Hayati, memadai. Sebagaimana pernah terjadi hal tersebut di atas diri As-Sayyid Ahmad Al-Badawi. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Nampak pelik kan? Tu sejarah. Sayyid Ahmad Badawi dah meninggal, bangun mandi sendiri. Dah mandi-mandi, ambil wuduk semua, baring balik, mati balik. Sambung mati balik. Tu ulama sebut dalam kitab fikih. Dah. Walaupun berlaku, walaupun 1,000,000 1, 10 juta 1, nak cerita hukum tetap memadai. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. 1. Dalam kitab Tuhfatul Habib juzuk yang kedua, wa hukiya anna Sayyidana Abdullah Al-Mutawaffi ghassala nafsahu karamatan.
Dan dihikayatkan bahawa Sayyidina Abdullah Al-Manufi seketika wafat ada mandikan dirinya sendiri sebagai satu karamah. Tu Kak Noraini. Dah. Keramat. Sayyid Abdullah Al-Manufi bangun sendiri. Lepas-lepas mati, bangun balik, mandi dulu. Mandi, ambil uduk, tidur balik, mati balik. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Memadai tak? Kata ulama, memadai. Habis. Jelas dah? Jadi, kita dapat lagi satu ilmu. Kita memandikan mayit bukan sebab dia najis. Bukan sebab kita nak mengangkat hadas. Tak. Antara sebabnya nak memuliakan. Memuliakan. Habis soalan yang kedua. Baik, kita masuk soalan yang ketiga pada hari ini. Sementara tuan-tuan nak belajar dengan lebih detail pada hari Ahad ni, insya-Allah adalah Satapan Rohani, saya bacalah beberapa masalah-masalah yang berkaitan dengan mayit. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh belajar. Nanti waktu program nanti belajar pula dengan orang lebih pakar. Soalan seterusnya adalah satu orang anak kecil berumur 10 bulan. Kemudian telah meninggal dunia. Bapaknya dari anak tersebut bangsa Cina, tapi ibu anak itu bangsa Indonesia. Kitab ni kita Indo ni kan. Kemudian sang bapa dari anak telah menyerahkan kepada ibu dari anak itu. Hal mayitnya minta diuruskan secara Islam. Bagaimanakah hukumnya? Dah. Seorang budak 10 bulan mati, bapaknya kafir. Masa dia tuan-tuan di Indonesia kan boleh berkahwin walaupun tak tukar agama. Dah. Dah, boleh berkahwin walaupun tak tukar agama. Sebab tu kadang-kadang Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dah. Mana nak cakap lah, cakap lebih sikit nanti politik. Cakap lebih sikit nanti kita kata mengata orang lain. Tapi itulah yang berlaku bila mana Muhammadiyah menguasai. Dah. Walaupun kita maklum di Indonesia ni tuan-tuan ada dua pertubuhan besar. Pertama NU, Nahdlatul Ulama. Yang kedua Muhammadiyah. Maaf, saya sebut ni sebab tuan-tuan boleh lihat secara nyata kesan daripada mereka-mereka yang tak bersungguh menjaga agama. Dah. Kesan daripada mereka-mereka yang berada dalam bidang politik yang tak menjaga agama. Sehingga di Indonesia tuan-tuan boleh berkahwin walaupun tanpa tukar agama. Allah na'uzubillah min zalik. Laki-lakinya Islam, perempuannya Kristian boleh kahwin. Dah. Jangan tengok sekarang, kita tengok macam mana benda ni mulanya di mana? Mulanya di mana supaya kita pakat-pakat nak perbaiki. Dah. Sebab itu kalau kita melihat di Indonesia dua pertubuhan besar, NU, Nahdlatul Ulama, iaitu kumpulan yang cenderung kepada, bukan cenderung, yang berpegang dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua Muhammadiyah. Muhammadiyah ni bahasa kita mudah-mudahan Wahabi lah. Dah. Mereka ni bersungguh tidak jaga agama. Allahu Akbar. Tengoklah apa yang berlaku di Indonesia tuan-tuan. Sehingga orang nak kahwin pun boleh walaupun tak tukar agama. Allahu Akbar. Kita tanya pula NU buat apa? Sabar dulu. Dah. Tanya pula siapa yang banyak bahasa mudah, siapa yang paling ramai memonopoli pentadbiran dalam kerajaan Indonesia. Yang kita nak cerita ni supaya buat contoh, mudah-mudahan tak berlaku di Malaysia tuan-tuan. Dah. Kalau makin banyak puak-puak Wahabi berada dalam kerajaan, berada dalam pentadbiran, itulah akibat sebagaimana yang berlaku di Indonesia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Besok kita pun samalah macam tu. Kahwin, tak payah tukar agama, boleh kahwin. Kenyataannya tu berlaku dah. Nyata kan, lagi jelas kan? Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Ni nak masuk Ramadan dah ni. Dah. Tak payah fidyah tak payah bayar. Dah. Ini semua mengelirukan bagi agama. Mengelirukan bagi agama, merosakkan bagi agama. Bagi orang yang tak jelas pada agama, dia tak rasa apa tuan-tuan. Dah. Sebab seolah-olah dia boleh kata aku boleh pilih mana-mana yang aku nak. Dah. Bukan begitu. Dah. Islam ni jelas, hukumnya jelas. Habis. Wallahu a'lam.
Jadi soalannya, apa yang perlu dilakukan sekiranya bapa dia tadi tu Cina? Dia kata kepada mak dia Islam, kau uruskanlah anak ni. Jawaban, dah. Sekejap. Saya terus bacalah jawapan dia. Kalau ayahnya dari anak uang meninggal dunia bahasa Cina, belum tentu dia bukan Islam. Belum tentu dia bukan Islam, kerana orang yang berkebangsaan Cina juga banyak yang Muslim, betul dah. Yang pertama, kalau ayah dari anak itu bangsa Cina yang beragama Islam, tentu tidak menjadi persoalan apa-apa. Yang tu jelas. Cina tu pada bangsa, kan? Betul Roslina, di Singapura pun mula nak jadi dah. Dah. Besok merebak sampai kat sini. Na'udzubillah min zalik. Baik. Yang pertama, kalau bapa dia bangsa Cina tapi agama Islam, yang tu jelas tak ada masalah dah. Tapi daripada soalan tu macam bapa dia Cina dan agama pun bukan Islam. Yang kedua, kalau ayah itu bangsa Cina yang bukan Islam, artinya dia beragama Nasrani, Majusi ataupun Watsani, maka tidaklah terbangsa anak itu kepada bapaknya, kerana tidak diperkenankan dan tidak sah wanita muslimah menjadi isterinya orang yang kafir, yang kufur, model apa pun jua. Tengok. Nahdlatul Ulama di sana cuba memerangi perkara-perkara ini, tuan-tuan. Dah tak sah. Bila seorang perempuan Islam berkahwin dengan laki-laki yang kafir, tak sah. Perkahwinan tu tak sah dah. Apatah lagi yang dibangsakan kepada anak. Jadi kesimpulan, untuk masalah ini, tentulah tidak anak itu berbangsa kepada bapaknya, kerana tidak sah pernikahannya. Apalagi kalau cuma sebagai piaran sahaja. Maka sekarang perlu agama apakah terhukum anak itu? Kalau ibu anak itu perempuan Islam, maka dengan sendirinya anak tu pun dihukum Islam. Selesai. Maka dia jawab begini. Dia tak jawab kepada kes anak tadi. Dia jawab kepada kes yang asal. Kalau perempuan tu Islam, lelaki itu Kristian contoh, lepas tu kahwin. Bila kahwin dapat anak, kemudian anak tu mati. Dah? Dari segi hukum, perkahwinan tu tak sah dah. Tak sah. Sebab kafir lelaki-lelaki tu. Bila tak sah, tuan-tuan, hukum yang kedua, anak tu automatik dibangsa kepada maknya. Sebab maknya Islam. Dah, anak itu automatik dibangsakan kepada emaknya. Sebab apa? Maknya Islam. Habis. Jadi, hukum dikebumikan sebagai seorang yang Islam. Dah, hukum ditanamkan sebagai orang yang Islam. Jelas? Habis soalan yang ketiga pada pagi ini. Dah. Jadi saya rasa tuan-tuan cukup kot setengah jam. Kita belajar lebih kurang beberapa soalan berkenaan kematian, yang insya-Allah pada hari Sabtu ini kita akan belajar dengan lebih detail lagi berkenaan salam terakhir. Apakah perkara-perkara yang perlu kita lakukan sebagai waris untuk kita bantu si mati agar kita dapat menguruskan kewajipannya, keperluannya, wasiatnya, kehendaknya, adabnya. Yang paling penting, tuan-tuan, kita sempurnakan dia sebagai orang yang kita kasih dan kita sayang. Jelas ke jelas? Jadi insyaAllah besok kalau ada masa kita sambung lagi untuk kita belajar lagi beberapa soalan-soalan berkenaan kematian, janaiz, janazah. Supaya apa? Kita belajar sesuatu. Okey? Jadi saya rasa madai dahulu pertemuan kita pada hari ini. Mana yang baik itu datang daripada Allah, yang tak baik itu pasti datang daripada kejahilan saya sendiri. Kalau nak belajar lebih, jangan lupa bersama kami dalam daurah salam terakhir pada hari Sabtu ini. Ma'assalamah wa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.